Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar tahun 2. Untuk PDPR kita akan ulang kaji semualah yang kita dah belajar. Kita dah lama dah habis syllabus dan nanti awak ada peperiksaan akhir tahun. Dijangka mungkin pada 22 November nanti. So kita akan ulang kaji apa yang kita dah belajar. Kalau awak nak ambil buku teks awak boleh. Kalau awak nak tengok dekat skrin aja pun boleh, tak ada masalah. Kita ulang kaji satu-satu. Yang pertama kita dah belajar tentang najis. Apa tu yang najis? Apa yang kita faham tentang najis? Sesuatu yang kotor, kan? Tetapi dalam fiqh, najis tu tak semestinya sesuatu yang kotor macam tahi. Ada juga benda yang nampak macam bukan najis, macam ni kan, minuman, tapi dia dikira sebagai najis, iaitu minuman arak. Dia adalah dikira sebagai najis. Bila najis, orang Islam tidak boleh meminumnya. Anjing dikira najis, darah dikira najis, bangkai haiwan juga dikira najis. Kemudian kita dah pun belajar najis ni ada 3 bahagian. Ada mukhaffafah, ringan, mutawassithah, pertengahan, mughallazah, berat. Muka surat apa tu Ustaz? Kalau awak nak tengok buku awak ni muka surat 3. Jatuh pula lampu. Ni muka surat 3. Okey, tengok skrin je pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita cerita-cerita aja, ulang kaji aja. Najis ada 3 bahagian, ringan, pertengahan, berat. Najis yang ringan, mukhaffafah, cuma ada satu je. Apa dia? Macam gambar ni, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang minum susu ibunya sahaja. Itu syarat-syarat dia. Mesti kencing kanak-kanak lelaki. Kalau air kencing kanak-kanak perempuan, dia punya air kencing tu tidak dikira najis mukhaffafah, dia jadi najis mutawassithah. Kenapa tak jadi najis mughallazah? Nanti kejap lagi saya cerita. Kalau air kencing kanak-kanak lelaki tapi umur dia 3 tahun, umur dia 9 tahun, umur dia 10 tahun, air kencing dia tak jadi mukhaffafah. Sebab mukhaffafah untuk umur kurang 2 tahun. Dia jadi mutawassithah lah kalau umur 9 tahun, umur 3 tahun. Kalau kencing lelaki-lelaki, kencing kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun, tapi dia minum susu ibunya dan susu Dutch Lady contoh. Susu formula. Dia minum susu formula bayi, kan. Dia ada minum susu selain susu ibunya, pun kencingnya tidak dikira mukhaffafah tetapi dikira sebagai mutawassithah, pertengahan. Apa bezanya Ustaz? Apa beza ringan dengan pertengahan? Sekejap lagi kita fahamkan dulu. Untuk mukhaffafah, ringan, syarat dia mesti kencing kanak-kanak lelaki, mesti umur kurang 2 tahun, mesti minum susu ibunya sahaja. Mutawassithah, pertengahan, kita skip sekejap. Kita tengok yang bawah. Mughallazah, berat. Contoh najis mughallazah adalah macam kat gambar ni, anjing. Selain daripada tu, khinzir ataupun babi juga dikira sebagai najis mughallazah. Dan keturunan daripada keduanya. Kalau awak tengok buku teks muka surat 6. Pengertian najis mughallazah: anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Semua yang berkaitan dengan anjing babi dikira sebagai najis mughallazah. Okey, saya nak awak fahamkan tu dulu. Okey. Najis ringan mukhaffafah satu je. Air kencing kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun minum susu ibunya sahaja. Anjing najis mughallazah
Cuma babi dan anjing dan keturunannya sahaja. Najis-najis yang lain, contoh macam dekat pokok sebelah ni, muka surat 2. Allah Akbar. Lampu, Allah Akbar. Sekejap. Contoh najis. Tahi, muntah, arak, bangkai. Anjing, babi ni mughalazah. Air kencing, nanah, darah. So selain anjing, babi ni, yang lain-lain ni semuanya dikira sebagai najis mutawassithah. Apa contoh najis lain yang tak ada kat sini? Tai burung, tai kucing, tai kuda. Semua jenis tai lah. Yang busuk-busuk najis-najis tu dikira sebagai najis mutawassithah, pertengahan. Okey? Senang je. Kalau ringan, satu je contohnya. Kencing kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun menyusui ibunya saja. Kalau mughalazah, babi dan anjing dan keturunannya. Yang lain-lain semuanya mutawassithah. Okay, kita fahamkan dulu kategori. So, apa beza mukhaffafah, mutawassithah dengan mughalazah? Bezanya adalah cara nak bersihkan najis. Kalau terkena najis tu, kalau ada tempat terkena najis tu, macam mana nak bersihkan tempat tu? Pertama, najis mukhaffafah ringan tadi. Mula-mula kalau ada adik kan, bayi lelaki, kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun menyusui ibunya, dia terkencing. Kencing. So kenal pasti dekat mana dia kencing. Kat mana tilam yang dikencing ataupun lantai. Kat sini. Yang kedua, hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering. Kat sini dia lap, dihilangkan. Sebab air kencing kan, air kan. So lap lah bagi hilang. Yang ketiga, nak bersihkan dia mudah sahaja. Sekurang-kurangnya dengan renjis dengan air mutlak. Air mutlak ni apa? Dah belajar dulu tahun 1, air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Contoh paling mudah, air paip. Okey. Renjis dengan air mutlak sahaja pun sudah memadai. Tapi kalau lepas tu awak nak basuh dengan sabun ke apa, boleh, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya yang wajib adalah renjis dengan air mutlak. Settle lah. Tapi kalau nak basuh lebih lagi, tak ada masalah. Ini najis bayi tadi, mukhaffafah ringan. Kalau najis pertengahan, macam darah, air kencing, bangkai, muntah, arak, tahi, nanah, macam mana nak bersihkan dia? Contoh, tangan awak berdarah, lepas tu terkena baju. Macam mana nak bersihkan darah daripada baju? Yang pertama, kenal pasti najis mutawassithah. Najis tu berada kat mana? Kat sini. Yang kedua, hilangkan najis terlebih dahulu. Kalau dia jenis cecair, macam darah kan, cair, kita lap lah ataupun basuh dulu kan, bagi dia hilang. Kalau macam ni tahi, dia kutip lah. Seketul-seketul kan. Lepas dah hilangkan najis tersebut, objek najis tersebut, basuh tempat najis dengan air mutlak. Mesti air mutlak. Air paip lah, senang. Hingga hilang bau, rasa dan warna. Bau, rasa dan warna. Yang paling penting bau dengan rasa lah. Warna ni kadang-kadang ada yang tak boleh hilang. Dia dah meresap dekat benang. Kadang macam baju terkena darah kan, baju putih terkena darah merah. Kadang-kadang boleh hilang. Kadang-kadang kalau lambat basuh, dia susah nak hilang. So kalau dah usaha untuk basuh tapi masih ada sikit-sikit, tu tak apalah. Tapi kalau boleh hilangkan, hilangkan. Okay, dah basuh dengan air mutlak. Lepas tu kalau awak nak basuh sekali lagi dengan air sabun pun boleh, tak ada masalah. So sekurang-kurangnya macam ni lah, basuh dengan air mutlak hingga hilang bau, rasa dan warna. Itu najis mutawassithah, pertengahan. Kalau terkena najis mughalazah, selipar terkena tai anjing ke, tai babi ke, ataupun tai keturunan keduanya, macam mana? Yang pertama, kenal pasti najis mughalazah. Kat mana awak terpijak tu? Kat sini. Yang kedua, hilangkan najis. Yang ketiga, basuh tempat najis sekali.
dengan air bercampur tanah. Macam mana tu air campur tanah? Awak ambil satu bekas berisi air mutlak. Awak ambil sikit tanah daripada tempat yang tanah tu bersih dan suci. Awak yakin tanah tu tak pernah ada kucing berak situ. Kalau selagi mana tak pernah nampak, anggaplah tanah tersebut bersih. Awak boleh ambil tanah tersebut, campur dengan air, basuh sekali basuhan. Lepas tu basuh tempat najis tadi tu 6 kali dengan air mutlak, air paip. Ingat, tu cara beza dia. Tu beza sikit cara dia. Air campur tanah sekali, 6 kali air mutlak. Kalau najis mukhaffafah, ringan, senang nak bersihkan, renjis je. Kalau najis pertengahan, dia susah, dia detail sikit, kena basuh hingga hilang bau, rasa dan warna. Kalau najis mughalazah, dia ada special case, kena basuh dengan air bercampur tanah sekali, barulah basuh dengan air mutlak 6 kali. Okey, itu tentang najis. Yang kedua, kita ulang kaji tentang hadas. Muka surat 10. Hadas terbahagi kepada 2. Hadas kecil, hadas besar. Siapa yang ingat, alhamdulillah. Siapa yang lupa, saya ingatkan balik. Hadas kecil ni bukan buang air kecil. Hadas besar ni bukan buang air besar. Apa tu hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk. Sini, muka surat 11. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Apa keadaan yang mewajibkan awak wuduk? Keadaan apabila awak terkentut, apabila awak ada kencing, berak, apa-apa perkara yang membatalkan wuduk, maksudnya awak berada dalam keadaan hadas kecil. Bila nak melakukan ibadah tertentu macam solat, awak wajib berwuduk untuk mengangkat, membuang status keadaan hadas kecil pada awak. Itu hadas kecil. Hadas besar tu pula apa? Hadas besar pula keadaan yang di muka surat 15. Keadaan yang mewajibkan mandi. Keadaan yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil, mewajibkan wuduk. Kalau hadas besar, mewajibkan mandi. Bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah tertentu seperti solat dan membaca Al-Quran. Apa keadaan yang mewajibkan mandi? Okey. Kalau wuduk tadi, apa yang membatalkan wuduk, semua tahu apa yang membatalkan wuduk. Kentut, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram tanpa lapik, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, semua yang membatalkan wuduk, dikira awak berada dalam hadas kecil. Manakala hadas besar, apa yang menyebabkan berlaku hadas besar? Yang pertama, keluar darah haid ataupun period, keluar darah nifas bagi perempuan, ataupun bersetubuh, melakukan hubungan jenis pun berada dalam keadaan hadas besar. Melahirkan anak atau keguguran pun menjadikan seseorang perempuan itu berhadas besar. Atau bagi lelaki, keluar air mani. Jadi bila berlaku salah satu ini, awak dikira berada dalam status keadaan berhadas besar. Bila nak melakukan ibadah tertentu tu, awak kena mandi wajib dulu baru boleh buat ibadah. Okey. Next, kita ulang kaji mandi wajib. Apa tu mandi wajib? Mengalirkan dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Okey, senang cerita, mandi wajib ni ada kaitan dengan hadas besar tadi. Kalau hadas kecil, awak nak bersuci daripada hadas kecil, awak ambil wuduk.
Kalau hadas besar pula, awak nak bersuci daripada hadas besar, awak mandi wajib. Itulah dia mandi wajib. Macam mana tu Ustaz mandi wajib? Kita tengok muka surat 22. Rukun mandi wajib. Apa yang perlu buat kalau masa nak mandi wajib tu? Yang pertama, menghilangkan najis daripada badan. Maksudnya, kalau ada kotoran-kotoran dekat badan yang boleh menghalang air, awak ada conteng kat tangan dengan dakwat maka pen ke apa kalis air, kena bagi hilang dulu. Lepas tu niat, nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati nak mandi dalam tandas takkan sebut nama Allah kan, dalam hati. Lepas tu meratakan air ke seluruh anggota badan. Maksudnya mandi macam biasa. Cuma untuk mandi wajib ni, dia mesti guna air mutlak. Mesti guna air mutlak. Kalau tengok pengertian dia tadi, mengalir dan meratakan air mutlak. Apa yang saya nak sampaikan adalah, masa fiqh tahun 1, awak dah belajar 5 jenis air. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutanajjis, air muqayyad. Okey, saya nak tanya awak, air sabun tu air mutlak ke bukan? Macam mana kita nak tahu air mutlak? Air mutlak ni air yang kita boleh guna untuk berwuduk. Kalau air sabun, boleh tak kita berwuduk pakai air sabun? Tak boleh. Jadi air sabun bukan air mutlak. Maknanya nak mandi wajib, jangan pakai air sabun, kena pakai air mutlak dulu. Awak dah ratakan air, dah mandi pakai air mutlak ke seluruh badan. Selesai mandi wajib, awak nak mandi biasa pakai air sabun, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau masa mandi wajib tu, mesti pakai air mutlak sahaja. Okey. Itu mandi wajib. Tujuannya untuk mengangkat hadas besar. So kita pergi ke pelajaran terakhir, mandi sunat. Tadi mandi wajib mesti buat bila nak solat ke nak apa kan, nak mengangkat hadas besar mesti mandi. Yang ini mandi sunat. Sunat ni apa maksudnya? Sunat ni adalah perbuatan-perbuatan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Apa antara mandi-mandi sunat? Yang pertama, mandi sunat hari raya. Mandi sunat gerhana. Tak kisah gerhana bulan ke, gerhana matahari ke, kalau berlaku gerhana, disunatkan mandi. Mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Lagi, mandi sunat selepas memandikan mayat. Lagi, mandi sunat setelah pulih dari hilang akal. Lagi, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Lagi, mandi sunat kerana ihram. Ihram tu apa? Ihram tu pakai baju, pakai pakaian untuk haji umrah tu. Itu ihram. Jadi sebelum nak berihram, dia mandi sunat, baru dia pakai ihram. Takkan dah pakai baru mandi kan? Mestilah mandi sebelum pakai. Mandi sunat kerana masuk Islam. Yang terakhir, mandi sunat kerana solat Jumaat. Ni antara contoh-contoh mandi sunat. Kalau mandi biasa yang awak buat hari-hari tu, mandi apa tu? Tu dikira mandi apa? Yang awak mandi hari-hari pagi-pagi tu dikira mandi harus. Harus ada ke harus tak? Maksudnya awak mandi setiap pagi tu dengan tujuan untuk menjaga kebersihan. Kalau awak ingat fiqh tahun 1, kita ada belajar ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum dan ibadah khusus. Ada ibadah yang dikhususkan, contoh macam solat, ada cara-cara tertentu. Nak baca Al-Quran, ada cara-cara tertentu. Ada juga ibadah umum, aktiviti harian yang kalau kita buat kerana Allah,
dia dikira ibadah. Antaranya mandi. Kita mandi pagi-pagi tu niat nak jaga kebersihan kerana Allah, dia dapat pahala ibadah umum. Apa hukum menjaga kebersihan? Haruslah, mesti menjaga kebersihan. Macam mana niat mandi sunat? Sama je macam mandi wajib. Yang pertama, hilangkan najis dulu pada badan. Yang kedua, niat. Nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Atau bahasa Melayu, sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Kalau awak nak spesifik pun boleh. Pagi raya kan, pagi-pagi tu, sahaja aku mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah Ta'ala pun boleh macam tu. Kemudian ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Mandilah. Mandi macam biasa. Habis. Alright. Itu saja kita ulang kaji untuk fiqh tahun 2. Dah lama kita tak berkelas, bertemu di kelas. Lama pula video hari ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum.